Anwar persembah majoriti pada Agong Selasa depan. UMNO dakwa Anwar cuba tubuh Kerajaan Halimunan. Kali ini Guan Eng pula hentam Menteri PAS. Menteri Keuangan ada hubungan keluarga dengan Perdana Menteri. Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim mengesahkan bahawa dia akan menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada Selasa depan untuk mempersembahkan butiran bahawa beliau mempunyai sokongan majoriti di Dewan Rakyat. Saya ingin menjunjung kasih ke bawah duli tuanku kerana telah memperkenankan untuk saya menghadap pada hari Selasa 13 Oktober insya-Allah. Pada majlis menghadap tersebut, saya akan mempersembahkan keterangan lengkap mengenai jumlah majoriti ahli parlimen yang kukuh dan meyakinkan seperti mana yang saya sebut sebelum ini. Saya amat berharap rakyat Malaysia untuk terus bertenang dan mendoakan dari rumah atau tempat pekerjaan masing-masing serta menghormati Peraturan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP, katanya dalam satu kenyataan. Pada 23 September lalu, Presiden PKR itu pada satu sidang media mendakwa dia mempunyai sokongan yang kukuh dan meyakinkan untuk menubuhkan kerajaan persekutuan dan mempunyai dokumen tetap yang tidak boleh diragui bagi membuktikannya. Dia turut berkata telah diperkenan untuk menghadap Al-Sultan Abdullah pada hari sebelumnya, tetapi ia terpaksa ditangguhkan susulan kegeringan baginda. Perkara itu turut disahkan Istana Negara dalam satu kenyataan pada hari sama Anwar membuat sidang medianya. Seri Paduka dimasukkan ke Institut Jantung Negara sejak 21 September dan berangkat pulang ke Istana Negara pada 3 Oktober lalu. Ada yang mendakwa ini sekadar gimik Anwar, tidak kurang yang mendakwanya berbohong, dan ada pula tidak yakin memandangkan itu bukan kali pertama dia membuat dakwaan sedemikian. Namun, kenyataan Anwar dikuatkan dengan kenyataan Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi yang mendakwa dia dimaklumkan ramai ahli parlimen UMNO dan Barisan Nasional menyokong Anwar dan hal itu tidak dapat dihalang oleh parti. Gabungan Parti Sarawak pula yang sebelum ini diura-urakan akan menyokong Anwar menepis dakwaan tersebut dan menzahirkan sokongan teguh kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Muhyiddin sendiri menegaskan dia masih Perdana Menteri selagi mana Anwar tidak membuktikan sokongan majoriti yang didakwanya. Seri Paduka pada Februari lalu juga berdepan dengan krisis seumpama itu susulan peletakan jawatan Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri selepas Muhyiddin membawa keluar Parti Bersatu daripada Pakatan Harapan sehingga menyebabkan tumbangnya kerajaan itu. Baginda seterusnya bertemu semua 222 ahli parlimen sebelum melantik Muhyiddin sebagai Perdana Menteri baru setelah Presiden Bersatu itu membentuk kerjasama dengan UMNO Barisan Nasional, PAS, GPS, PBS dan STAR yang dinamakan Perikatan Nasional. Bagaimanapun, majoriti 3 kerusi dimiliki Perikatan Nasional menyebabkan kerajaan yang terbentuk berada dengan kedudukan goyah di Parlimen. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim dibidas kerana masih lagi cuba untuk menubuhkan Kerajaan Halimunan yang didakwa mempunyai sokongan majoriti ketika negara masih tidak stabil dengan pandemik COVID-19. Exco Pergerakan Pemuda UMNO, Datuk Dr. Najmil Faiz Muhammad Aris berkata, tindakan itu untuk menjejaskan kestabilan politik negara dan hanya membangkitkan kemarahan rakyat. Tolonglah sensitif dan peka dengan masalah yang dihadapi rakyat. Ada yang hilang kerja dan penamatan tempoh moratorium menambahkan lagi beban rakyat. Saya mengatakan kerajaan Anwar Ibrahim adalah kerajaan Halimunan kerana hingga ke hari ini beliau tidak lagi mendedahkan jumlah sokongan terhadapnya, tulisnya di laman Facebook miliknya. Timbalan Ketua UMNO bahagian Kuala Terengganu itu menegaskan rakyat tidak sanggup lagi menghadapi pertukaran kerajaan dan krisis kepimpinan dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini. Fokuslah tentang isu rakyat buat masa ini. Ini bukan masanya untuk kemaruk kuasa dan mengejar kepentingan peribadi. Tolong jaga sensitiviti rakyat, rayu beliau. Sebelum ini, Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim mengesahkan bahawa dia akan menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada Selasa depan untuk mempersembahkan butiran bahawa beliau mempunyai sokongan majoriti di Dewan Rakyat. Bekas Menteri Keuangan Lim Guan Eng hari ini membalas sindiran Menteri Perusahaan, Perdagangan dan Komoditi Muhammad Khairuddin Ahmad Razali di media sosial Facebooknya. Lim berkata dia tidak berminat untuk menyentuh tentang Menteri PAS itu dan menyifatkan Khairuddin sebagai resis kerana hanya menyasarkan dirinya dan ahli parlimen seputih Teresa Kok. Masuk mahkamah dahululah, baru sembang. Sebenarnya saya tak minat sama kamu pun. Mengapa pula hanya sebut nama saya dan Teresa Kok? Sedangkan ramai yang mendesak kamu didakwa di mahkamah, termasuk kawan kamu sendiri. Jangan berpura-pura tak dengar pula.
mengapa risih sangat hanya sebut saya dan Teresa semata-mata kerana kami Cina? Apa yang kami nak ialah apa yang rakyat nak, iaitu menteri tak kuarantin dihukum macam kerajaan hukum makcik gelamping, katanya dalam satu hantaran di Facebooknya. Terdahulu Khairuddin dalam satu tulisan di Facebooknya berkata yang dia terbaca celoteh angka Lim Guan Eng. Khairuddin meminta bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu memikirkan kes rasuah yang dihadapinya di mahkamah berbanding memperkatakan tentangnya. Saya tahu dia dan Teresa sangat berminat dengan saya. Saya rasa baik Uncle letakkan tangan di dahi. Fikirkan kes rasuah di mahkamah yang beliau hadapi sekarang. Kes rasuah banglo yang digugurkan oleh rakan baik beliau yang jadi peguam negara sekejap itu, tak payah sebutlah sebab semua orang dah tahu. Cuma biasalah kawan-kawan Uncle akan diamkan saja kerana dia kan macam tokong, tulis Khairuddin. Semalam bekas Perdana Menteri Najib Razak turut menggesa supaya Khairuddin didakwa di mahkamah. Kata Najib ia bagi memuaskan hati rakyat dan bagi memastikan isu itu tidak dijadikan senjata oleh pihak lawan untuk menyerang kerajaan. Sementara itu Lim berkata, apa yang dimahukan adalah keadilan dalam pelaksanaan undang-undang tanpa ada pilih bulu. Keadilan dan kesaksamaan undang-undang, tidak lebih tidak kurang. Jangan menteri dah buat antara dua darjat, tak kuarantin macam rakyat biasa, tak dihukum macam rakyat biasa. Kini pula nak melepas geram pun antara dua darjat, hanya sebut saya dan Teresa Kok. Cukuplah YB Menteri, insaflah. Rakyat sedang memerhati, kata Lim. Menteri Keuangan Tengku Zafrul Aziz menjawab tuduhan mempunyai konflik kepentingan kerana memiliki hubungan keluarga dengan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Menurut Tengku Zafrul, hubungan jauh tersebut tidak melanggar garis panduan tadbir urus korporat selepas terdapat dakwaan berlaku nepotisme berikutan pelantikannya dalam Kabinet Muhyiddin awal tahun ini. Boleh tolong jelaskan bagaimana saya mempunyai hubungan persaudaraan dengan Perdana Menteri melalui perkahwinan? Soal Tengku Zafrul ketika diwawancara dengan stesen radio perniagaan BFM. Tidak lama selepas pelantikan Zafrul, seorang penganalisis yang tidak mahu disebutkan namanya memberitahu Malaysia Kini bahawa hubungan kekeluargaan itu akan membolehkan Muhyiddin memberi pengaruh yang besar terhadap Tengku Zafrul. Penganalisis berkenaan merupakan sebahagian daripada kem bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Penganalisis itu berkata, Tengku Zafrul mempunyai hubungan dengan keluarga Muhyiddin melalui adiknya Tengku Zuhri Tengku Abdul Aziz, seorang bekas exco pemuda UMNO yang tidak berjaya bertanding bagi jawatan majlis tertinggi dalam pemilihan parti itu pada tahun 2018. Tengku Zuhri berkahwin dengan Farah Nadia Abdul Rahim, yang mana kakaknya Farah Ikmah Abdul Rahim berkahwin dengan anak sulung Muhyiddin, Fakhri Yassin. Berapa banyak perkahwinan itu? Melalui 3 perkahwinan, kata Tengku Zafrul. Tengku Zafrul berkata, definisi Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia oleh Suruhanjaya Sekuriti mengenai terma pihak-pihak berkaitan tidak meliputi hubungan tersebut. Bagaimana hubungan saudara melalui 3 perkahwinan merupakan transaksi pihak berkaitan yang ditakrifkan dalam peraturan bursa? Tidak ada kaitan, kata bekas Ketua Pegawai Eksekutif CIMB itu. Dalam wawancara itu, Tengku Zafrul juga menafikan dakwaan memiliki cita-cita politik peribadi, termasuk tuduhan bahawa dia telah menubuhkan 3 cawangan UMNO semasa menjadi pegawai bank. Saya tidak terlibat dalam menubuhkan cawangan UMNO. Saya bukan ahli parti politik manapun dan saya tidak berminat untuk menyertai parti politik buat masa ini. Fokus mengapa saya berada di sini adalah untuk membantu merangsang ekonomi ke arah pemulihan, tegasnya. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.